Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Pantun digunakan sejak zaman dahulu lagi semasa masyarakat Melayu tidak pandai membaca dan menulis. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa dituturi dan dikarang di serantau Nusantara di Asia Tenggara, terutamanya sebagai bahasa Melayu. Ia paling ringkas dan asasnya terdiri daripada dua baris yang mempunyai ikatan irama dan mempunyai sebutan yang sama di hujungnya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan ciri-ciri pantun. Ciri-ciri yang pertama ialah jumlah perkataan dalam sebaris hendaklah 4 hingga 6 patah perkataan. Manakala suku kata pula dalam sebaris hendaklah 8 hingga 12 suku kata. Dan ciri-ciri yang paling penting dalam pantun ialah hendaklah mempunyai pembayang dan maksud, seterusnya rima akhir yang sejajar. Bagi pantun 4 kerat, baris pertama dan baris kedua merupakan pembayang, manakala baris ketiga dan keempat merupakan maksud bagi pantun tersebut. Dan rima akhir bagi pantun 4 kerat ini berbentuk A-B-A-B. Bagi pantun 2 kerat pula, baris pertama merupakan pembayang dan baris kedua merupakan maksud. Seterusnya, rima akhir bagi pantun 2 kerat pula berbentuk A-A. Baiklah, saya akan teruskan pula dengan jenis dan bentuk pantun. Pantun terdiri daripada pelbagai jenis dan bentuk. Antara jenis pantun ialah pantun 2 kerat, pantun 4 kerat, pantun 6 kerat, pantun 8 kerat dan pantun 10 kerat. Buah beluluk, buah kepayang, dimakan mabuk, dibuang sayang. Itulah contoh bagi pantun 2 kerat. Air melurut ke tepian mandi, kembang berseri, bunga senduduk. Elok diikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Berikut pula merupakan contoh bagi pantun 4 kerat. Selain daripada 5 jenis pantun tersebut, terdapat sejenis pantun yang dinamakan pantun berkait. Baiklah, kita beralih pula kepada bentuk-bentuk pantun. Pantun terdiri daripada pelbagai jenis bentuk, antaranya pantun adat, pantun agama, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka dan ada juga yang sesetengahnya berbentuk peribahasa. Saya akan berikan satu contoh pantun agama. Pantunnya berbunyi begini. Letak bunga di atas dulang, sisipkan daun hiasan tepinya. Banyak berdoa lepas sembahyang, moga diampun dosa di dunia. Baiklah, saya akan meneruskan peranan pantun dalam masyarakat Melayu. Peranan pantun yang pertama adalah sebagai alat hiburan. Tujuannya untuk bergurau senda, bermain-main, usik-mengusik. Antara pantun yang terkenal adalah pantun 2 kerat, pantun jenaka dan pantun teka-teki. Antara contoh yang boleh saya beri adalah yang kurit kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Baiklah, peranan pantun yang kedua adalah sebagai pembuka ucapan atau penutup ucapan. Sebagai pembuka ucapan menggunakan kata alu-aluan dan kata perhargaan. Manakala bagi penutup ucapan menggunakan kata pujian-pujian atau kemaafan. Sebagai contoh yang boleh saya beri adalah kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Baiklah, peranan pantun yang terakhir adalah sebagai alat komunikasi yang bertaraf tinggi dalam upacara adat meminang. Pantun yang digunakan bertujuan untuk menjaga perasaan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Hal ini kerana orang Melayu terkenal dengan sifat yang sopan santun dan adab yang tinggi. Sebagai contoh yang boleh saya berikan adalah akar memanjat pohon ara, nampaknya cantik berseri laman. Kami datang hajat tidak terkira untuk memetik bunga di taman. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Hakim sekali, saya akan memperkenalkan
merupakan tokoh-tokoh pantun di Malaysia. Antaranya ialah Harun Matia, Wan Kazim bin Wandin dan Abdul Halim R. Harun Matia lahir pada 14 November 1937 di Kuala Kangsar, Perak. Beliau menerima pendidikan di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim, Maktab Perguruan Bahasa Kuala Lumpur dan Maktab Perguruan Ilmu Khas di Kuala Lumpur. Beliau juga berkelulusan dalam bidang linguistik, master dan PhD dalam bidang kesusasteraan Melayu klasik dengan pengkhususan dalam puisi Melayu tradisional dan pengkajian manuskrip. Beliau adalah antara tokoh yang berwibawa dalam kesusasteraan Melayu lama, khususnya puisi Melayu tradisional. Antara karya penting beliau ialah cerita-cerita Panji Melayu, puisi Melayu tradisional, kesusasteraan Melayu, pantun Melayu bingkisan pertama, puisi Melayu tradisional, nasihat dan pengajaran, dan pantun sebagai artifak budaya. Kain basah dibubuh tajin, ambil tali panjang sekaki. Jikalau tidak usaha rajin, di manakah kita mendapat rezeki? Apalah guna asam payah kalau tidak menggulai ikan? Apa guna lagak dan gaya kalau bahasa tidak dihiraukan? Kalau tuan merendang telur, jangan lupa telur yang masin. Kalau tuan sudah masyhur, jangan lupa keluarga yang miskin. Terusnya, tokoh yang kedua ialah Wan Kazim bin Wandin. Wan Kazim bin Wandin dilahirkan di Pengkalan Asam Cuping, Kangar Perlis pada tahun 1930. Beliau berpendidikan Sekolah Melayu Bintong, Sekolah Melayu Cuping dan kemudiannya ke Sekolah Arab Alawiyah Arau sehingga 3 Senawi. Wan Kazim akhirnya berhijrah ke Singapura dan berkesempatan mengikuti pelajaran di Remain English School Singapore dan telah melibatkan diri dalam pelbagai bidang seni seperti menjadi penyanyi, pemantun dan pernah dinobatkan sebagai Johan Pantun Peringkat Kebangsaan. Beliau juga seorang pemidato, penulis skrip drama, bangsawan, penyair dan penari. Berikut merupakan contoh pantun nasihat sindiran Bukit Lagi Bintang Berkarang, karya Wan Kazim. Tokoh yang ketiga ialah Abdul Halim R. Beliau merupakan seorang penggiat seni sastra terutama dalam menghasilkan pelbagai jenis pantun. Beliau telah dipilih oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai tokoh sastra warisan pada tahun 2005. Allahyarham pernah diberi pengiktirafan sebagai tokoh guru negeri Kedah pada tahun 2014 dan anugerah tokoh jerai pada tahun 2019. Contoh karya pantun Allahyarham Abdul Halim R ialah Hilang Sudah Sebutir Bintang.